Hal kesepaduan yang dicapai yang terbagi kepada dua, iaitu kesepaduan nasional dan kesepaduan sosial. Jadi saya akan berkongsi kepada semua tentang apa itu kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional bermaksud penyatuan pelbagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeza, lalu menjadi satu entiti fizikal. Penyatuan ini bukan penyatuan yang berbentuk zahir dan luaran. Hasil daripada penyatuan ini, keadaan akan menjadi aman, stabil, makmur dan sejahtera. Untuk pengetahuan yang lebih lanjut, mari kita saksikan video yang telah kami sediakan. Melalui kesepaduan nasional pula, kesatuan pelbagai kaum untuk hidup saling bertoleransi serta saling bersefahaman antara satu sama lain. Matlamannya untuk mencapai perpaduan berasaskan Unity is Uniformity, memupuk semangat yang berbilang kaum untuk mencari objektif membentuk negara yang unggul menerusi kerajaan persefahaman politik. Berikut adalah persamaan kesepaduan sosial dan kesepaduan nasional. Kedua-dua konsep ini memerlukan penglibatan dari masyarakat yang berlainan latar belakang, asal-usul dan dimensi sosial. Selain itu, masyarakat ini juga bersatu padu dalam memajukan negara pada masa yang akan datang untuk generasi-generasi seterusnya. Persamaan ini juga dapat memberi manfaat dalam kehidupan harian kepada keharmonian dan kebahagiaan yang dinikmati secara bersama. Kesepaduan sosial merujuk kepada kekuatan perhubungan dan rasa kebersamaan dalam kalangan kelompok masyarakat. Ia juga merupakan asas utama kepada keadaan yang stabil tanpa ada sebarang konflik dalam masyarakat di Malaysia. Kesepaduan sosial juga adalah teras penting dalam menjamin semua bangsa di Malaysia berada dalam keadaan aman dan harmoni. Sini saya ceritakan bersama video perbezaan kesepaduan sosial. Melalui kesepaduan sosial, konsep kesepaduan dalam kepelbagaian etnik ini membina kesepaduan sosial melalui interaksi dan amalan harian. Takrifan harian membawa maksud masyarakat Malaysia mempunyai hak kebebasan bersuara. Kehidupan masyarakat dalam mengeratkan hubung pelbagai etnik dari segi makanan, ekonomi, pendidikan, kejiranan. Muhammad Sharifuddin Abdullah 2016 dalam kajiannya menyatakan terdapat 6 dimensi yang ada dalam kesepaduan sosial. Yang pertama, kepunyaan pemencilan. Ia merujuk kepada kewujudan atau ketidakhadiran nilai-nilai yang dikongsi dan perasaan identiti yang sama. Kedua, rangkuman pengecualian. Dimensi ini merujuk kepada tahap kesasamaan dan peluang dalam kalangan warga dalam ekonomi hasil pasaran. Penyertaan ketakterlibatan. Ia berfokus kepada penyertaan dalam politik dalam kalangan rakyat, sama ada di tahap pusat atau lokal dalam kerajaan. Seterusnya, pengiktirafan penolakan. Dimensi ini merujuk kepada kebimbangan akan perbezaan atau toleransi dalam kepelbagaian dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, setara atau setaraf tidak setara. Ia merujuk kepada penyelenggaraan legitimasi dalam politik dan institusi sosial daripada tahap negara kepada individu dalam masyarakat yang mempunyai minat yang berbeza. Akhir sekali, kesamaan ketidaksamaan. Ia merujuk kepada persamaan dan peluang yang sama dalam kalangan masyarakat tanpa mengira etnik, agama, budaya dan bahasa. Bolehkah awak terangkan tentang defisit sosial kepada penonton? Defisit sosial ialah isu dan hal yang belum selesai perlu diusahakan penyelesaiannya satu persatu. Jika tidak ditangani dengan berhemat, akan runtuhnya kesepaduan sosial yang ingin dibangunkan. Antara isu-isu tersebut ialah pertama, berbau sensitif etnik, kedua, agama dan perlembagaan, ketiga, pilihan raya, keempat, krisis ekonomi, kelima, dasar awam baru, keenam, kegagalan pembangunan dan ketujuh, rasuah dan tadbir tidak berintegriti boleh menghancurkan apa yang telah dibina selama ini dan akan menjadi bara jika tidak dikawal. Laporan Indeks Perpaduan Nasional IPNAS 2020 menunjukkan masih terdapat defisit sosial walaupun tahap perpaduan di dalam Malaysia di Malaysia telah utuh dan kukuh dengan skor sebanyak 0.567. Defisit sosial merangkumi pelbagai isu dan salah faham yang telah dikategorikan di bawah 10 perkara, antaranya sensitiviti antara penganut pelbagai agama, jurang kelas sosial yang berdasarkan etnik, ketidakseragaman sistem pendidikan, penguasaan bahasa kebangsaan yang rendah, jurang bandar desa, penyalahgunaan informasi media dan lain-lain perkara. Defisit sosial inilah yang harus dikenal pasti, difahami, dipantau dan diuruskan agar cabaran defisit ini dapat kita tangani bersama dan sebaliknya dapat meneruskan perpaduan dan permufakatan yang diilhamkan
daripada semangat penting perpaduan yang ada dalam negara kita. Langkah-langkah menghadapi defisit sosial ialah sepaduan sosial dalam aspek politik federalism, membentuk Pakatan Harapan memenangi PRU ke-14 tanpa pertumpahan darah, membentuk kerajaan dalam tahun 2018, tidak seperti sesetengah negara yang menghadapi pilihan raya sehingga terdapat kematian dan kehilangan harta benda akibat rusuhan dan tunjuk perasaan dari kalangan penyokong parti yang bertanding. Kedua, kesepaduan sosial dalam aspek bahasa. Bahasa Melayu salah satu alat yang dapat menyatu padukan rakyat Malaysia. Pengguna di sekolah, agensi kerajaan maupun swasta dapat menjadikan bahasa penyatuan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Tiga, kesepaduan sosial dalam aspek etnisiti. Di Pantai Timur, masyarakat Melayu dan Cina mempunyai hubungan yang sangat erat. Contohnya, masyarakat Cina di Kelantan boleh bercakap dialek Kelantan tanpa pelat. Sesuatu yang perlu ditunjulkan terutama masyarakat Cina di bandar supaya jurang dalam aspek etnisiti dapat dikurangkan. Dan yang terakhir, kesepaduan sosial dalam aspek agama. Keharmonian dalam kepelbagaian bangsa menjadi Malaysia negara yang sering dicontohi masyarakat antarabangsa. Sebagai negara dengan rakyat berbilang kaum dan budaya, kadang-kadang kita berdepan isu sensitif yang boleh menggugat ketenteraman dan keharmonian seperti perbezaan kefahaman mengenai agama, budaya dan kaum masing-masing. Perbezaan dan kepelbagaian ini perlu ditangani dengan baik untuk mengelakkan tercetusnya sebarang perkara yang tidak diingini. Etos ini adalah apabila masyarakat berkongsi nilai yang sama, merangkumi elemen kerjasama, hormat menghormati setiap individu, toleransi, demokrasi dan disiplin diri seperti etika maupun moral. Mari kita saksikan video berkaitan etos. Di sini, kita dapat lihat jadual perbandingan persetujuan konstruk etos bangsa mengikut etnik 2018. Kita boleh perhatikan bangsa Cina kurang kesedaran ataupun kurang mengamalkan etos dalam kehidupan seharian. Hal ini sukar mencapai matlamat perpaduan negara dan integrasi nasional. Usaha yang dilakukan oleh kerajaan ialah terbina satu model integrasi kesepaduan nasional yang dinamakan sebagai Indeks Perpaduan Nasional 2018. IPNS ini menarikkan tiga perkara iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatupaduan. IPNS mencipta usaha membina tapak integrasi dengan menggunakan perpaduan mengenal pasti kategori defisit sosial untuk memperbaiki kekurangannya. Bahawa Kementerian Perpaduan Negara sedang dalam tindakan membangunkan Indeks Perpaduan Nasional bagi tahun 2021 yang kita namakan IPNAS. Seterusnya ialah kepentingan indeks. Yang pertama, Kepulauan IPNAS. Kepulauan mewujudkan satu instrumen indeks bagi mengukur tahap perpaduan negara. Seterusnya, aspirasi. Usaha ini selari dengan aspirasi untuk membangunkan masyarakat Malaysia yang berharmoni dan bersatu padu. Akhirnya, kaedah pengukuran saintifik dan sistematik. Langkah ini membolehkan Malaysia menilai tahap perpaduan nasional. Untuk sesebuah masyarakat dan seperti dinamik dalam pengurusan pentadbiran, batas etnik, tahap keetnikan dan persamaan dalam perkongsian norma hidup sesama kaum. Seterusnya, alat penyatu paduan. Alat penyatu paduan ialah satu formula dan usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial menggunakan tapak integrasi yang berprinsipkan tawar-menawar, perundingan dan perantaraan. Apakah maksud prinsip-prinsip tersebut? Mari kita saksikan video bersama-sama. Maksud tawar-menawar merupakan teknik pembicaraan yang digunakan untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak dengan saling bertolak ansur dalam mencapai konsesi ataupun muafakatan. Perundingan adalah satu proses komunikasi yang digunakan untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak dengan cara berbincang di samping mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Pengantaraan adalah proses di mana sesebuah pihak menjadi orang tengah dalam membantu pihak untuk mencapai kesepakatan dengan cara menyeimbangkan kepentingan masing-masing. Pengantara tidak boleh memiliki kepentingan peribadi terhadap diri sendiri dalam masalah yang sedang dihadapi. Pengantara bertanggungjawab untuk membantu mereka dalam mencapai kesepakatan yang dihadapi secara adil terhadap kedua-dua pihak.